Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu fiqhul hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Al-Baghawi dengan Khatib Tabrizi rahimahumullah ta'ala. Dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. InsyaAllah kita sambung Kitabul Iman, masih lagi dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-43 insyaAllah. Wa bi sanadin muttasir ila syaikhina ila al-imam al-khatib Tabrizi wa imam Baghawi rahimahullah ta'ala, wa bihi qala wa an Wahb ibni Munabbih qila lahu. Hadis daripada Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, qila lahu, dikatakan kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, tidakkah la ilaha illallah itu merupakan anak kunci syurga? Qala bala, maka dia berkata bahkan, walakin laisa miftahun illa lahu asnanun, akan tetapi tidaklah sebuah anak kunci itu melainkan baginya ada gigi-gigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka, dan sekiranya kamu datang dengan kunci tersebut yang mana bagi kunci itu ada gigi-gigi dia, futiha lahu, maka dibuka untuk kamu. Wa illa lam yuftah laka, kalau tidak, tidak akan dibuka bagi kamu. Rawahul Bukhari fi tarjamati babin, riwayat Imam Bukhari dalam tarjamatul bab. Ini sedikit ni tambahan riwayat Bukhari dalam tarjamatul bab, maksudnya kitab Sahih Bukhari itu memang Imam Bukhari memasukkan semua hadis-hadis yang sahih sebagai maksud utama dia lah. Ini sedikit maklumat mengenai kitab Sahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari, tujuan dia mengarang kitab Sahih Bukhari itu adalah untuk, di samping mengumpulkan hadis, beliau juga mengarang kitab itu untuk menyatakan ijtihad beliau dalam masalah-masalah akidah dan masalah-masalah fiqah. Jadi dia ada tajuk bab dan tarjamatul bab. Dalam kitab Sahih Bukhari itu dia ada tajuk bab dengan tarjamatul bab.
Maka di dalam Tarjamatul Bab itulah Imam Bukhari menyatakan ijtihad dia. Kemudian dia datangkan beberapa hadis juga ataupun qaul sahabat atau qaul tabi'in yang tidak bersanad. Sebelum beliau mendatangkan hadis Nabi SAW untuk dijadikan sebagai dalil lah bagi ijtihad beliau, maka itu dipanggil Tarjamatul Bab. Jadi terkadang di sini kan tidak ada sanad. An Wahab bin Munabbih. Kalau kita tengok daripada hadis ni, An Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni ada sebahagian ulama mengatakan dia sahabat, ada yang mengatakan tak, dia tidak sahabat, dia adalah tabi'in. Dia ada dua orang di kalangan orang Yahudi, iaitu Wahab bin Munabbih dan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ni dengan Wahab Munabbih ni, dia dua orang ni antara tabi'in menurut sebagai ulama yang banyak meriwayatkan kisah-kisah Israeliat lah. Jadi Imam Bukhari pun mengambil pendapat Wahab Munabbih di sini, tapi ini bukanlah hadis yang menjadi hadis utama yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dia hanya sebagai suatu sokongan sahaja yang diletakkan di Tarjamatul Bab sebelum Imam Bukhari datangkan hadis. Bahkan siapa yang biasa mengaji Bukhari ini, ada setengah Tarjamatul Bab itu yang tidak ada hadisnya, hanya sekadar menyebut tajuknya saja, terjemahnya saja. Kerana mungkin kata ulama tidak ada hadis yang menepati syarat-syarat Imam Bukhari untuk dimasukkan ke dalam kitab tersebut dan dijadikan sebagai dalil. Tak seperti ulama-ulama lain, mereka akan memasukkanlah hadis-hadis yang bahkan kalau dhaif sekalipun, kalau macam Imam Tirmizi misalnya, dalam Jami' Tirmizi itu Imam Tirmizi dia datangkan semua kategori hadis, tak kira sahih ke hasan ke atau bahkan dhaif pun, sebab tujuan Imam Tirmizi itu lain. Setiap ulama mengarang kitab hadis ni dia ada maksud dia masing-masing, dia tak sama. Di awal-awal mukaddimah dulu saya ada singgung sikit, ada sentuh sikit pembahasan bab ni lah. Jadi Imam Tirmizi, dia tujuan dia mengarang kitab Jami' Tirmizi itu ialah mendatangkan semua hadis-hadis yang diguna pakai oleh para fuqaha, para mujtahid untuk dijadikan sebagai sandaran dalil. Tak kira dalil itu, hadis itu sahih ke atau hasan atau dhaif, dia masukkan. Dia bukan tujuan dia nak kumpulkan hadis sahih. Berbeza dengan Imam Bukhari, berbeza dengan Imam Muslim, berbeza dengan Imam Abu Daud. Masing-masing ada tujuan masing-masing mengarang kitab. Dan jadi di sini Imam Bukhari apabila mendatangkan hadis-hadis yang mana hadis tersebut bukanlah hadis yang sahih, yang muttasil, yang bersambung sanadnya sampai Nabi dan menepati syarat beliau, maka beliau akan letakkan di bahagian Tarjamatul Bab, sehingga menjadikan satu isu di kalangan sebahagian ulama mengatakan bahawa sebenarnya kitab Bukhari ni bukanlah kitab hadis sahih semuanya. Maksud mereka yang mengatakan begini ialah sekiranya mereka menganggap hadis-hadis yang terletak di dalam Tarjamatul Bab itu pun dihitung sebagai hadis, maka di situ tidak boleh dikatakan kitab Sahih Bukhari ini kitab yang paling sahih sekali di kalangan semua kitab-kitab hadis yang lain, tak boleh. Kalau diambil kira hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam Bukhari, bahkan hadis mauquf, hadis maqtu', maksudnya qaul sahabat, qaul tabi'in yang diletakkan di dalam Tarjamatul Bab itu tak semuanya sahih. Tak semuanya sahih. Dan yang sahih pun kadang-kadang ada yang tidak menepati syarat-syarat Imam Bukhari. Maka kalau hadis-hadis tersebut diambil kira, maka boleh dikatakan kitab Sahih Bukhari bukanlah kitab hadis yang paling sahih sebenarnya. Tetapi ulama mengatakan bahawa tidak.
Imam Bukhari hadis-hadisnya yang dihitung sebagai sahih itu hadis-hadis yang memang menjadi maksud Imam Bukhari untuk dibawa dalam kitab tersebut, yang dinomborkanlah oleh ulama-ulama yang terkemudian. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, dia ada hadis-hadis yang bernombor tu. Ada nombor lebih kurang 7,563 hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi itulah hadis-hadis yang menjadi maksud Imam Bukhari, yang dijadikan sebagai dalil yang utamalah, hadis yang sahih yang sabit daripada Nabi SAW. Adapun kalau selain daripada itu, Imam Bukhari masukkan juga beberapa hadis, kadang-kadang tanpa sanad, kadang-kadang hanya qaul sahabat, hanya qaul tabi'in, sebagai penyokong sahaja di dalam tarjamatul bab. Itu sedikit maklumat tentang Sahih Bukhari lah. Sebab dia kata di sini kan, rawahul Bukhari fi tarjamati babin. Jadi dan di sini kan, an Wahab bin Munabbih, tidak ada pun kata-kata daripada Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dan sebagainya, tak ada. Di sini kalau diperhatikan, an Wahab bin Munabbih, daripada Wahab bin Munabbih, qila lahu, ditanya kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, tidakkah la ilaha illallah itu adalah anak kunci ke syurga? Sebelum ni kan ada hadis yang Nabi mengatakan la ilaha illallah itu adalah anak kunci ke syurga. Maka dalam bab ni, apabila Wahab bin Munabbih ditanya tentang la ilaha itu adakah anak kunci ke syurga, dia jawab ya. Kemudian dia bagi tahu lagi, dia tambah, dia kata setiap anak kunci itu ada gigi-gigi dia. Ada gigi-gigi dia. Jadi kalau kamu datang bawa anak kunci tak ada gigi, macam mana nak buka kan? Kalau gigi dia rosak pun takkan boleh bukanya kunci. So walaupun ada kunci, kena ada gigi-gigi dia. Kalau kunci saja, belum tentu lagi boleh buka. Dan hadis ini bukanlah daripada Rasulullah SAW. Penambahan yang mengatakan ada gigi di sini tak disebutlah. Ini adalah kata-kata Rasulullah, tak disebut. Ini hanya kata-kata Wahab bin Munabbih. Jadi walaupun kata-kata Wahab bin Munabbih, tapi makna dia tu sahih, makna dia benar. Maknanya memang semua orang tahu benda tu. Kalau kunci tak ada gigi, salah kunci, salah bawa anak kunci, gigi dia lain kan, tak boleh buka. Dia kena anak kunci yang mempunyai gigi yang sesuai dengan kunci yang ada kat pintu tu lah. Ataupun mangga ke, atau kunci yang ada kat dalam pintu tu ke, dia kena anak kunci yang sesuai, gigi yang sesuai. Kalau dia bawa anak kunci juga tapi gigi dia lain, mungkin tak boleh buka, takkan boleh buka. Jadi Imam Bukhari datangkan kata-kata Wahab bin Munabbih ini dalam tarjamatul bab dia lah, bukan sebagai hadis yang utama yang dijadikan sebagai hadis sahih yang dibawa dalam kitab Jami'us Sahih dia. Jadi apa makna gigi-gigi dia? Jadi la ilaha illallah itu adalah anak kunci, dan gigi-gigi dia itu maknanya cabang-cabang daripada la ilaha illallah tersebutlah. Jadi bukan hanya sekadar orang itu bila dia mengucapkan la ilaha illallah berarti dia terus boleh masuk syurga, tidak. Jadi bermakna walaupun dia mengucap la ilaha illallah, maka ada lagi tuntutan-tuntutan yang lain dalam Islam kan. Selain daripada beriman kepada rukun iman yang 6 itu, dituntut juga untuk syahadah, sembahyang 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, zakat kalau hartanya sampai kepada nisab dan haul, haji jika ada kemampuan, dan melaksanakan kewajipan yang lain, dan meninggalkan segala larangan-larangan. Barulah boleh masuk syurga. Maknanya yang dimaksudkan dengan gigi-gigi itulah dia, iaitu pelaksanaan segala kewajipan-kewajipan dan meninggalkan segala larangan itu. Maknanya kalaulah gigi dia tak ngam, istilah dia tak ngam kan, kunci itu gigi dia tak ngam, maka perlu dibuat dulu. Dekat mana nak buat gigi-gigi tu? Maksudnya mungkin dia ni Islam, dia mengucap la ilaha illallah, tetapi dia tak melaksanakan kewajipan dia, bahkan dia melakukan larangan, melakukan dosa, maka perlu dibuat gigi dia tu di neraka lah kot.
Gigi-gigi tu perlu dibuat di neraka dulu, dibentuk gigi yang betul dulu di dalam neraka sekejap, lepas tu baru keluar balik, baru masuk syurga. Seolah-olah Wahab bin Munabbih ni nak menyampaikan bahawa jangan kamu ingat semata-mata mengucap la ilaha illallah saja dah terus boleh masuk syurga. Walaupun Nabi mengatakan la ilaha illallah tu anak kunci syurga, tetapi setiap anak kunci tu ada gigi-gigi dia. Kalau tak ada gigi atau gigi dia tak sesuai pun tak boleh buka juga pintu. Maka yang dimaksudkan gigi ni maknanya selain la ilaha illallah tu ada lagi amalan-amalan, kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan, dan juga perkara-perkara yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan, perkara-perkara yang haram dan sebagainya lah. Jadi tak cukup dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah, maka perlu ada gigi yang sesuai. Maksudnya perlu melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lain dan meninggalkan larangan-larangan yang lain, barulah boleh buka pintu syurga. Lebih kurang macam tu lah kot maksud dia kan, dia nak sampaikan. Okay, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-44. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha hatta yalqallaha." Muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, "Iza ahsana ahadukum islamahu." Jika seseorang dari kamu memperelokkan Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan itu tuktabu lahu bi asyri amsalha, akan ditulis baginya 10 pahala yang seumpamanya. Ila 700 di'fin, hinggalah kepada 700 gandaan. Jadi kalau buat satu kebaikan, maka paling kurang akan dapat 10. Satu kebaikan buat, tapi seolah-olah buat 10 kebaikan lah. Satu kebaikan dia buat, seolah-olah dia buat 10 kebaikan sekurang-kurangnya. Contohnya orang tu dia derma RM1, seolah-olah dia derma RM10. Kalau dia derma RM10, seolah-olah dia derma RM100. Kalau dia sebut satu subhanallah, seolah-olah dia sebut 10 subhanallah. Kalau dia sebut 1000, seolah-olah 10,000 dia sebut. Apa sajalah amalan yang dibuat tu digandakan 10 kali ganda. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu minimum. Itu minimum. Maksimum 700 kali ganda. Maknanya derma RM1 saja seolah-olah RM700. Sebut satu subhanallah saja seolah-olah sebut 700. Tapi jangan pula puasa sehari sudahlah, seolah-olah puasa 700 hari, tak payahlah puasa sebulan. Itu tak boleh lah. Maksudnya pahala dia tu digandakan sebegitu. Maksimum 700. Di sini dia sebut 700. Ada hadis yang lain menyebut 700,000. Dan ada hadis yang lain lagi menunjuk ada sebahagian amalan itu sehingga gandaan-gandaan yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dalam hadis yang lain lah. Contohnya sabar. Jadi kesabaran itu akan mendapat pahala yang berganda-ganda sehingga gandaannya itu diketahui oleh Allah sahaja. Ataupun puasa. Puasa ni pahalanya hanya Allah saja yang tahu. Berapa banyak gandaan dia, berapa banyak apa balasan dia. Dia ada beberapa amalan yang lain yang khusus yang akan digandakan lebih daripada itu. Dan belum lagi nanti kita tatbikkan, kita sesuaikan dengan hadis-hadis yang lain yang mana amalan tersebut kalau dibuat dia akan mendatangkan gandaan pahala yang lain lagi. Ini umum. Yang hadis ini umum, dia tak sebut masa dan dia tak sebut tempat. Dia tak sebut masa, tak sebut tempat. Sebab setiap amalan yang kita lakukan memang tak boleh lari daripada masa dan tempat.
setiap perkara dalam dunia ni dia tak boleh lari daripada masa dan tempat. Maka dalam hadis-hadis yang lain lagi nanti ada menyatakan tempat-tempat tertentu tu pahala dia akan berganda. Contohnya kita salat di Masjidil Haram di Mekah, di tanah haram di Mekah. Maka pahalanya dilipat gandakan 100,000 kali ganda. Maknanya hadis yang ni lain. Hadis yang ini lain. Maknanya hadis ni umum. Apa saja amalan dapat 10 kali ganda minimum dan 700 kali ganda maksimum lah. Ikut hadis ini. Dan ikut hadis yang lain ada yang sampai 700,000 pun ada. Atau gandaan-gandaan yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian dia buat pula amalan tu di Mekah misalnya. Di tanah haram. Di Masjidil Haram. Itu dapat lagi gandaan 100,000. Dan dia buat pula pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni amalan sunat dijadikan sebagai amalan fardu 70 kali ganda. Dan amalan fardu itu digandakan lagi 70. Itu dapat gandaan lagi. Kena pula dia buat di malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar, malam Qadar. Itu 1000 bulan. 1000 bulan punya gandaan. Cuba bayangkan. Satu amalan saja. Buat satu amalan, kemudian dia buat amalan itu di Mekah, tempat. Mekah ni kita kata tempat lah, berkaitan dengan tempat. Kemudian bulan Ramadan masa, Lailatul Qadar masa. Kena pula dia buat amalan itu disertai dengan keikhlasan lagi. Berganda-ganda lagi. Jadi satu amalan saja boleh berlipat ganda dengan gandaan-gandaan yang terlalu banyak lah. Sebab tu ramai kan yang memang kalau ada peluang kita ada peluang kita selalulah kita ziarah tanah haram Mekah dan Madinah. Madinah pun ada pahala, Masjid Al-Aqsa pun ada pahala. Madinah ada setengah riwayat 70,000, setengah riwayat 50,000. Dan Masjid Al-Aqsa ada yang kata 25,000. Ada riwayat lah. Jadi tempat-tempat tertentu. Begitu juga masa-masa tertentu. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Jadi dia ada gandaan-gandaan pahala yang banyak. Jadi sebab tu apabila kita sampai di akhirat nanti kita tengok pahala yang Allah berikan kepada amalan kita, kita terkejut. Kita akan terkejut melihat pahala yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat untuk kita. Dan di dunia ni sebenarnya tak cukup untuk Allah Ta'ala nak balas di dunia ni. Kalau Allah balas di dunia tak cukup, tak habis makan lah. Jadi bukan tempat dia untuk kita mendapat balasan yang besar seperti ini, melainkan di akhirat nanti. Dan kita akan hidup di akhirat selama-lamanya. Jadi itulah pahala-pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW khususnya lah. Secara umum minimum 10 kali ganda, maksimum 700. Ada yang kata 700,000. Lepas tu kena pula di tempat-tempat yang tertentu, di Mekah, Madinah. Kemudian di masa-masa yang tentu, bulan Ramadan, Lailatul Qadar dan lain-lain faktor-faktor yang lain lagi, akhirnya akan digandakan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha hatta yalqallaha, muttafaqun alaih. Kemudian setiap keburukan itu yang dilakukan ditulis baginya bimithliha. Kalau satu keburukan, satu kejahatan, satu kesilapan, satu dosa dia buat, ditulis satu je. Tak digandakan. Tak digandakan. Maka orang tanya, banyak soalan tanya. Habis itu kalau orang tu buat kesalahan di Mekah, buat kesalahan di bulan Ramadan, buat kesalahan malam Lailatul Qadar tu dibuat dosa misalnya lah, adakah digandakan? Kejahatan tu juga digandakan? Setakat ni tidak ada dalil yang jelas, yang sarih yang mengatakan akan digandakan. Tetapi dalil yang umum mengatakan tak. Maknanya kalau dia buat satu keburukan, katalah dia buat satu keburukan, dia buat pada bulan Ramadan, atau dia buat di Mekah, dia buat di Madinah, dia buat malam Lailatul Qadar tu dia buat keburukan.
tak digandakan. Takkan digandakan. Itu pendapat jumhur lah, mengatakan bahawa tidak digandakan. Kalau kejahatan tidak digandakan. Kejahatan ni akan digandakan, dia ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang kalau dilakukan tu dia akan digandakan sekiranya kesan daripada kejahatan tu meningkat ataupun kesan dia tu merebak kena kepada orang lain, itu dia boleh meningkat. Mana kesan daripada kejahatan itu, kalau dia semakin besar dia punya bahaya dia, semakin memudaratkan ramai orang misalnya, itu dia dikira di situ, dia akan berganda dari sudut itu. Dari sudut masa tempat, setakat ni tak ada hadis lah. Tak ada hadis yang mengatakan dia automatik dia akan berganda tu. Saya tak pernah dengar lah. Mungkin ustaz-ustaz lain atau tuan-tuan mungkin pernah dengar, ia boleh berkongsi lah, insya-Allah. Setakat. Cuma adalah amalan itu bila dibuat di tempat-tempat tertentu atau di masa-masa tertentu, memang terus dinyatakan dia punya dosa dia. Maksudnya amalan yang khusus, amalan yang tertentu, kejahatan yang tertentu yang dilakukan di satu tempat atau di satu masa itu, dia punya dosa dia lebih besar berbanding dengan amalan itu dilakukan di tempat lain tapi dikhususkan. Maksudnya disebut amalan tu amalan apa, kemudian diberitahu kalau siapa buat amalan ini di tempat ini atau di masa ini, dia akan dapat balasan sekian-sekian. Itu ada. Tapi kalau secara umum, semua kejahatan yang dibuat apa sahaja, kalau dibuat di Mekah akan digandakan juga 100,000, atau dibuat di Lailatul Qadar akan digandakan juga 1000 bulan kejahatan tu. Setakat ni tak ada dalil lah yang mengatakan begitulah. Yang ada setakat yang saya tahu, mungkin kejahatan yang khusus yang tertentu, kalau dilakukan di suatu tempat yang tertentu atau di suatu masa yang tertentu, dia punya balasan atau hukuman dia agak berat. Agak berat. Contohnya suami isteri dia berjimat di bulan Ramadan. Suami isteri berjimat di siang bulan Ramadan dengan sengaja, tanpa dia berbuka terlebih dahululah. Maknanya dia membatalkan puasa Ramadan dia dengan berjimat di siang bulan Ramadan tanpa sebab dan sengaja. Maka itu dia punya hukuman berat. Hukuman dia berat, tak seperti kalau dia puasa sunat misalnya. Kalau seorang tu dia puasa sunat atau dia puasa qada di selain bulan Ramadan, lepas tu siangnya dia berjimat dengan isteri je, itu tak adalah hukuman kena seperti itu. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka dia akan dikenakan kafarah. Naklah dia memerdekakan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Dan atau kalau tak mampu, dan dia kena beri makan 60 orang miskin, dan dia tidak boleh pilih, dia kena cuba lakukan yang pertama, kalau tak boleh buat yang kedua, tak boleh baru buat yang ketiga. Sebab nanti orang kaya kan, misalnya raja zaman Imam Malik, ada raja tu waktu siang Ramadan dia jimat dengan gundik dia dengan hamba dia. Maka Imam Malik tak bagi fatwa, kata engkau bagi makan 60 orang miskin. Raja ketika itu jangankan 60 ribu orang pun dia boleh bagi makan. Raja kaya kan, khalifah zaman tu kaya-kaya. Jadi Imam Malik tak benarkan dia mengambil kafarah bagi makan 60 orang miskin tu. Dia kata kau kena puasa 60 hari turut-turut. Kalau tak, nanti orang yang setakat bagi 60 orang makan, jadi dia akan ambil mudah perkara tersebut. Itu yang antara contoh satu benda tu bukanlah kejahatan pun, cuma sebab dia membatalkan puasa dia, dilarang kan. Ketika bulan puasa tak boleh kita melakukan jimat di siang hari. Maka walaupun asalnya jimat dengan isteri tu taklah salah, malam buatlah kan. Ni siang-siang tengah puasa tu dia jimat, sengaja pula tu, maka berat dia punya hukuman dia berat. Itu antara contoh yang satu amalan yang buruk atau yang dilarang kalau dilakukan di masa-masa tertentu, berat hukuman dia. Tapi secara umum saya tak pastilah, tak pernah dengar kalau satu dosa, satu kesalahan dibuat
di bulan Ramadan dia akan berganda sekian, atau dosa tu dibuat di Mekah akan berganda sekian. Kalau macam tu semua orang tak berani duduk Mekah. Semua orang tak berani nak duduk Mekah. Pasal apa? Ialah manusia ni mana boleh lari daripada dosa. Manusia tak boleh lari daripada kesilapan. Setiap manusia akan buat dosa, akan buat silap. Tapi kalau mana orang Mekah, orang Madinah sama juga. Mereka pun akan manusia biasa. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul, bukan maksum. Namanya manusia, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia, anak Adam tu akan buat kesalahan. Jadi kalau macam tu, semua tak berani lah duduk Mekah, Madinah. Maknanya orang lain di negara lain, tempat lain kalau buat dosa dapat satu. Bimisliha, satu. Tapi kalau siapa duduk Mekah, 100,000 dosa kena kali ganda. Semua orang takut macam tu kan. Jadi setakat ni lah saya tak pernah dengar lagi kalau dosa dibuat di tempat-tempat tertentu ataupun di masa-masa tertentu secara umum. Secara umum tu digandakan, tu saya tak pernah dengar lagi lah dalil dia. Tapi kalau dosa yang khusus dibuat di tempat yang tertentu ataupun dibuat pada masa yang tertentu, hukum dia diberatkan, itu ada. Tapi secara umum setakat ni tak ada. Wallahu alam lah, kalau ada boleh kongsi. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihannya. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-45. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata sesungguhnya ada seorang pemuda telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apakah iman itu? Qala iza sarratka hasanatuka, jika kebaikan kamu menggembirakan kamu. Wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukan kamu akan menyedihkan kamu, akan menggelisahkan kamu lah. Fa anta mu'minun, maka kamu adalah orang yang beriman. Qala ya Rasulullah, famal ismu, wahai Rasulullah, apakah itu yang dikatakan dosa? Qala iza haka fi nafsika syai'un fada'hu, jika kamu terasa sesuatu dalam hati kamu, maka kamu tinggalkanlah perkara itu. Okey, ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, di sini ada satu orang pemuda telah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iman tu apa dia? Jadi sebelum ini kita dah kita dah baca dah hadis-hadis yang apabila ditanya tentang iman itu, apakah itu iman, maka Nabi jawab, iman itu kamu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab, rasul-rasul, beriman pada akhirat dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk dari Allah. Tapi di sini Nabi jawab lain. Bila orang tu tanya, ya Rasulullah, iman tu apa? Dia kata, iman itu ialah apabila kebaikan yang kamu lakukan menggembirakan kamu, dan keburukan, kejahatan, kesalahan yang kamu lakukan menyedihkan kamu. Di sini bererti, maknanya di sini walaupun soalan dia sama, mal iman, apakah itu iman? Jadi di sini seolah-olah Nabi nak bagi tahu kesan daripada iman itu, tanda-tanda keimanan itu, ataupun kesan-kesan daripada keimanan itu. Sebab apa? Kita dah bahas panjang tu lah dalam siri hadis yang pertama tu kan. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama yang nama al-amalu binniyat tu. Kemudian hadis yang kedua tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Tu panjang dah bahasan. Sebab iman itu tasdiq bil qalbi bima ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid darurah. Itu makna iman lah, iaitu tasdiq bil qalbi. Iman itu ialah satu pembenaran di dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui dalam agama secara daruri. Itu iman. Dan perkara yang kita perlu percaya itu
perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari sudut akidahnya ialah Allah, rasa malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada qadar. Dan dari sudut yang lain pula kita perlu membenarkan hukum-hukum yang ada dalam rukun Islam itu, iaitu kita kena membenarkan solat 5 waktu wajib, membenarkan, melaksanakan pun ya, mentasdikkan pun ya juga, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi di sini Rasulullah kata iman itu ialah bila kamu lakukan kebaikan maka kamu akan rasa seronok, rasa gembira. Tapi kalau buat kesalahan, buat dosa, rasa tak selesa lah, rasa resah, sedih, takut. Itu tanda-tanda orang beriman. Sebab ulama dia bahas panjang. Dia bahas panjang tentang iman itu apa dia. Ialah maksudnya dari sudut lain lah. Dari sudut lain iman tu, adakah dia, ini panjang ni kalau saya buka pembahasan ni. Adakah dia berbentuk kaifiat ataupun di iman itu adalah infial atau hadisun nafs. Dia ada pembahasan yang agak dalam lah dalam bab keimanan ni. Jadi ada ulama mengatakan iman itu kaifiat. Ada yang mengatakan iman itu hadisun nafs, tabi' lil ma'rifah. Ada yang mengatakan iman itu infial. Ini agak rumit lah, cuma saya kongsi je lah, kan, supaya mungkin faham-faham, tak faham pun tak apa. Ini pembahasan yang bukan wajib lah. Contohlah macam setiap benda tu dia ada kategori lah, kita kata. Setiap perkara atau setiap benda tu dia ada kategori dia. Dia ada kan kategori dia. Contohnya kita kata, kita sebutlah cinta. Contohlah kita buat cinta. Cinta tu apa dia? Adakah cinta itu sifat? Adakah cinta itu perasaan? Adakah cinta itu suatu kaifiat? Macam tu lah maksudnya. Maksudnya contoh-contohnya macam tu. Bila orang tu sebutkan cinta, bila kita tanya cinta tu apa dia? Adakah cinta tu perasaan? Adakah cinta tu sifat? Apa beza perasaan dengan sifat? Adakah cinta itu kaifiat? Dan apa pula tu kaifiat? Dia adalah pembahasan arat dia panggil. Pembahasan makulat. Ada pembahasan ilmu makulat. Dia bahas semua tu. Dia bahas. Jadi disebabkan itulah di sini Nabi beritahu iman itu apabila kamu melakukan kebaikan, kamu rasa seronok, rasa gembira. Jadi maknanya Nabi kata itulah tanda kamu beriman. Dan apabila kamu buat kejahatan, kamu rasa tak sedap, rasa tak seronok, rasa sedih, rasa bersalah, rasa semacam kan. Itulah tanda kamu beriman. Jadi sebab tu ulama bahas, maknanya adakah iman itu kaifiat atau infial ataupun iman itu hadisun nafs, tabi' lil ma'rifat dan sebagainya lah dalam pembahasan makulat. Dia ada kaitan lah pembahasan tu untuk menerangkan hadis-hadis yang macam ni. Maknanya kalau ada orang tu kita kata bila dia buat jahat, dia langsung tak rasa apa, bahkan dia seronok pula buat jahat. Itu adakah kita akan kata dia tak beriman? Faham Ada orang bila dia buat baik dia tak rasa apa, tapi bila buat jahat seronok. Tak ada buat jahat, dia tak ada rasa bersalah pun, tak ada rasa apa, tapi dia bahkan dia seronok buat jahat. Adakah kita kata dia tak beriman? Kalau ikutkan hadis ini memang tak beriman. Kalau ikutkan makna hadis ini, orang yang beriman ni ialah orang yang kalau dia buat baik dia rasa gembira, bila dia buat jahat dia sedih, dia tak sedar hati, dia rasa bersalah. Itulah orang beriman. Habis tu kalau sebaliknya, dia buat jahat, tak rasa apa, bahkan seronok buat jahat. Adakah dikatakan tak beriman? Jadi sama ada kita takwilkan hadis ini kepada iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Mana orang yang beriman, yang mana dia merasakan segala kebaikan tu, dia seronok. Seronok maksudnya bukanlah menunjuk-nunjuk, belagak, tunjuk kat orang, riak, bukan. Maksudnya bila dia buat kebaikan, dia lepas semayang tu dia rasa lega, alhamdulillah aku dah semayang dah. Alhamdulillah aku dah tunaikan kewajipan aku. Rasa lega je. Lepas tu bila dah puasa kan selesai, alhamdulillah
dah laksanakan segala kewajipan. Bila dia tunaikan kewajipan, dia rasa lega, rasa seronok, rasa dah terlaksanakan kewajipan. Itu orang beriman. Bila buat salah kan, jangankan buat salah, belum buat lagi dah takut dah. Nak buat kesalahan tu pun dah rasa, aduh kan, dia dah mula dah. Belum buat lagi. Belum buat lagi dah rasa tak sedap hati dah. Aduh, macam mana Katakanlah kan ada orang ajak dia buat maksiat, atau ada orang bagi rasuah, ada orang macam-macam lah mengajak dia untuk ke arah kemaksiatan. Dia dah tak sedap hati dah. Aduh, ada orang, jangankan dia ajak, dia yang ajak orang. Dia yang ajak orang, jom kita pergi tu, begini, buat maksiat. Ada orang kan macam tu. Ini ada orang, dia belum buat lagi dah rasa tak sedap dah. Ada orang belum semayang ni. Dia tak semayang lagi, dia dah risau dah. Aku tak semayang lagi ni, macam mana ni? Jalan jam lah tu kan. Balik kerja, jalan jam, tak semayang asar lagi. Aduh, dia dah resah dah. Macam mana ni? Ya Allah, sempat ke ni nak semayang ni? Dia pun cari-cari toleh kiri kanan kot-kot. Ada stesen minyak ke boleh berhenti? Semayang dulu. Kalau tak, aduh macam mana ni? Aku tak semayang lagi ni. Aduh, sekejap lagi kan. Sampai rumah dah maghrib. Aduh, macam mana ni? Itu tanda-tanda orang yang beriman lah. Maknanya iman dia sempurna lah kita kata. Orang yang iman yang kuat lah kita kata. Maksudnya di sini, hadis ini menunjukkan tahap keimanan itu. Bukan asas ataupun hakikat keimanan tu tidaklah. Hakikat keimanan tu tasdik bil qalbi. Dia benarkan apa yang Nabi bawa. Dia benarkan segala rukun iman yang 6 dan segala perkara-perkara yang wajib diimani lah. Di sini perasaan dia sedap tak sedap tu kan, itu menunjukkan tahap keimanan. Tahap keimanan. Kalau orang tu belum semayang pun dia dah rasa semacam resah dah kan. Takut macam mana ni nak semayang ni, aduh jam ni. Itu tanda-tanda iman yang kuat lah. Dan bila kejahatan, bukan saja dia buat kejahatan, dia belum buat lagi, dia dah rasa semacam. Bahkan dia tengok orang buat jahat pun dia dah rasa tak sedap dah. Bukan dia buat, dia tengok orang lain buat kejahatan, dia dah rasa tak sedap. Dan kalau dia mampu, dia rasa dia nak cegah benda tu. Kalau dia mampu, dia akan cegah benda tu. Kalau dia tak mampu pun sekurang-kurangnya, dia rasa, aduh kenapalah dia orang tu jahat tu buat, kenapa. Tapi bukan menghina, kita tak boleh hina. Tapi rasa tak sedap, hati tak terima benda tu. Itu tanda-tanda keimanan. Wallahu a'lam. Okay, kemudian ditanya lagi, apakah itu dosa? Dosa tu Nabi kata ada sesuatu akan terasa di hati kamu, rasa tak sedap. Tapi ini pun ikut orang. Jadi Nabi dah kata tadi kan, maknanya anta mu'minun. Maknanya kamu memang orang beriman. Maksudnya iman yang kuat, iman yang sempurna. Jadi orang yang iman kuat, iman sempurna ni, dia kalau benda tu benda dosa, dia tak sedap hati dah. Belum buat lagi pun dia dah rasa semacam dalam hati dia. Tapi kalau orang iman lemah, tak ada rasa apa pun, buat dosa bahkan seronok, itu kita tak katalah tak beriman, tetapi kita kata iman yang lemah. Tanda-tanda lemahnya iman itu apabila buat maksiat tak rasa apa. Tanda-tanda iman yang kuat itu bila berhadapan dengan dosa, belum buat lagi dah berdebar-debar dah. Aduh, takutnya aku nak buat ni. Dosa ni macam mana ni? Belum buat lagi dah debar-debar. Itu tanda orang yang iman dia kuat, iman dia sempurna. Wallahu a'lam. Tapi dia kadang-kadang boleh berubah-ubah lah. Manusia tu sendiri, manusia yang sama, dia boleh berubah. Hari ni iman dia kuat, besok iman dia lemah. Hari ni dia rasa nak buat maksiat, dia takut, dia tak nak, dia rasa semacam. Besok mungkin dia selamba je. Berubah-ubah lah. Iman manusia tu berubah-ubah. Panjang kalau nak bahas apakah faktor-faktor yang menyebabkan keimanan kita boleh meningkat itu panjang pembahasan dia. Hadis yang seterusnya. Wa an Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah man ma'aka ala hadzal amri.
Hadis daripada Ammar bin Abasah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ma'aka ala hadzal amri? Siapakah bersama dengan engkau dalam urusan ini? Maksudnya, wahai Rasulullah, di dalam kau memperjuangkan agama Islam ini, siapa yang ikut serta bersama-sama dengan kau? Qala hurrun wa abdun. Maka Nabi jawab, orang sebahagiannya orang-orang yang merdeka dan sebahagiannya hamba-hamba. Qultu mal Islam. Ni maknanya Ammar bin Abasah ni masa ni dia belum lagi masuk Islam lah. Dia baru nak masuk Islam. Baru pertama kali dia jumpa Nabi. Dia tanya pengikut dulu. Orang Arab ni memang orang Arab ni dia punya asabiah dia punya keperkauman dia tu kuat. Orang Arab lah zaman-zaman dulu. Jadi dia nak ikut seseorang itu, dia tengok dulu pengikut orang tu golongan-golongan yang macam mana. Biasanya lah, kebiasaannya mereka akan tanya. Dia punya pengikut, dia nak ikut tu, dia akan tanya dulu pengikut orang tu terdiri daripada golongan mana. Jadi dia pun tanya. Nabi kata orang yang merdeka pun ada, orang di kalangan hamba pun ada. Maksudnya Nabi tak hanya pilih-pilih merdeka sahaja, atau Nabi tak pilih yang hamba-hamba saja, tak. Nabi kata yang merdeka ada, yang hamba pun ada. Kemudian dia tanya, apa itu Islam? Qala tibul kalam wa it'amut ta'am. Ini lain pula lagi. Ini mungkin hadis ini mungkin shortcut, mungkin ada panjang lagi riwayatnya, tetapi perawi mungkin meriwayatkan secara ringkas, diambil beberapa perkara yang mungkin bahagian akhir hadis mungkin. Sebab sebelum ni kan bila tanya apa itu Islam, Nabi jawab Islam tu syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Tapi di sini lain pula yang Nabi sebut kan. Jadi sama macam hadis tadi lah. Maknanya ada kemungkinan dia tanya lagi. Maknanya sebelum ni dia pernah tanya tentang Islam, Nabi bagi tahu rukun. Kali ni dia tanya lagi tentang Islam lagi. Maknanya selain daripada rukun Islam yang 5 tu, apa lagi Islam ni? So Nabi sebut tibul kalam. Tibul kalam. Cakap dengan perkataan yang baik. Cara bercakap pun baik, perkataan yang digunakan pun baik. Maknanya Islam tak mengajar kita bercakap guna bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang keras. Dan Islam tak suruh kita cakap dengan nada yang kasar, nada yang bengis. Kecuali dalam beberapa tempat lah, dalam perang, dalam situasi-situasi tertentu mungkin boleh. Tapi secara umumnya Islam tak ajar penganutnya untuk bercakap dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, dan juga perkataan yang digunakan tu mestilah perkataan yang lembut, yang sedap didengar. Jangan guna kata-kata yang kesat, caci, maki. Islam tak ajar tu. Kalau ada orang buat macam tu bukan Islam tu. Itu bukan Islam. Islam tak ajar begitu. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Wa it'amut ta'am. It'amut ta'am. Islam ni suka bagi makan ke orang. Suka sedekah makanan, jamu orang makan. Islam ni suka jamu orang makan. Antara sifat-sifat yang dianjurkan oleh Islam ialah suka memberi orang lain makan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Allah Taala maha pemberi rezeki. Jadi Allah nak dia punya hamba-hamba dia pun beri rezeki, maksudnya jamu makan kepada orang lain. Sebab tu kita ada banyak majlis-majlis kan. Kadang-kadang ada majlis, ada lepas tarawih tu, ada moral lah. Lepas tu kalau ada majlis-majlis macam Maulid Nabi ke, ada kita bagi jamuan. Kemudian Ma'al Hijrah ke, atau Isra' Mi'raj ke, kita akan ada majlis-majlis, kita akan bagi makan. Hari Raya apa lagi kan, Hari Raya, tak lama lagi Raya Haji ni, jemput datang. Tapi masalahnya kami PKPD. Mulai hari ni sampai 2 minggu kawasan saya PKPD. Selangor lah, Mukim Hulu Langat. Jadi kalau tak tahu lah, Raya Haji lagi 2 minggu, silap-silap sempat kot kalau PKPD selepas, ya jemput datang rumah boleh makan. Jadi Islam menggalakkan kita menjamu orang makan.
Qultu mal iman. Maka aku bertanya lagi, apakah itu iman? Qala as-sabru was-samahah. Ini lain lagi jawapan dia. Wal iman, apa itu iman? Iman itu as-sabru, sabar. Iman itu ialah kesabaran, was-samahah, dan berlapang dada. Sabar dan berlapang dada. Sabar ni apa dia? Kalau nak bahas tentang sabar panjang. Sabar ini ialah suatu sifat, satu keadaan dalam diri kita yang mana kita menahan diri kita daripada bertindak sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Biasanya kesabaran itu dia akan ada satu perkara yang sebelum dia. Jadi sebab apa? Kesabaran itu dia terbahagi kepada 3 lah kalau biasanya yang kita dengar dalam kitab-kitab tasawuf. Biasanya bab sabar ni dibahas dalam kitab tasawuf. Jadi saya bahas ringkas sajalah. Biasanya ulama sebut yang pertama kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan. Pasal apa? Kita diciptakan ada roh dan jasad, dan kita dibekalkan dengan syahwat, hawa nafsu. Bahkan kita ada musuh kita, syaitan. Kemudian di luar sana ada kawan-kawan, ada dunia, ada tarikan-tarikan. Jadi semua ni memang tak suka. Tak suka kepada ketaatan. Memang wataknya dibuat tidak suka kepada ketaatan. Nafsu tak suka kepada ketaatan. Syaitan lagi lah tak suka kita buat ketaatan. Dan di luar sana dunia ni memang menarik kita supaya kita lupakan ketaatan. Kawan-kawan, keduniaan dan sebagainya. Maka di sini kita maksud sabar di sini maknanya kita menahan. Kita menahan diri kita daripada kita terpengaruh ataupun cenderung kepada nafsu, syahwat, bisikan syaitan, ajakan-ajakan kawan-kawan atau manusia lain atau tarikan-tarikan dunia ni kita tahan. Kita tahan, kita lakukan juga ketaatan. Sebab apa? Melaksanakan ketaatan perlu kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Jadi kalau orang tu dia tak sabar, dia silat-silat dia tinggalkan. Maksudnya dia tak sabar nak buat benda yang, sebab apa? Maksudnya kalau orang itu dia nak buat ketaatan, maka dia kena tinggalkan benda lain. Dia nak buat satu ketaatan. Kita nak solat misalnya, kita terpaksa tinggalkan perkara lain. Kita tak boleh buat dalam masa yang sama kita solat, dalam masa yang sama kita buat benda lain. Tak boleh. Kita kena tinggalkan perkara tersebut. Kita kena ambil masa, kita kena cari tempat. Untuk melaksanakan kewajipan solat kita tak boleh buat benda yang lain. Dan mungkin benda itu benda yang menyeronokkan nafsu kita, menyukakan nafsu kita. Tapi kita kena tinggalkan. Bila dah sampai masa kena solat, kita kena tinggalkan benda itu. Jadi sabar, maknanya kita kena tahan diri kita daripada kita teruskan buat benda-benda yang lain. Kita kena tinggalkan dia, kita kena lakukan ketaatan. Sebab itu dalam ketaatan perlu sabar. Yang kedua, ketaatan dalam meninggalkan maksiat. Kesabaran. Kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Kesabaran maknanya maksiat ini memang nafsu, syaitan sukalah. Syaitan akan sentiasa membisikkan kita supaya melakukan maksiat. Dan nafsu pun, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu memang mengajak kepada keburukan. Jadi kita sabar maksudnya kita tahan. Kita tahan kehendak nafsu kita untuk melakukan maksiat. Itu sabar dari sudut meninggalkan maksiat. Perlu sabar. Kalau tak, dia tak tahan, dia sabar, dia akan buat maksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi bencana. Jadi sabar dalam menghadapi bencana ini, macam mana kita nak sesuaikan dengan makna sabar, iaitu menahan. Bencana tu datang, kita tak boleh tahan kan. Bukan maksud menahan bencana itu. Maksudnya apabila kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa kesusahan, ditimpa kemiskinan, apalagi zaman COVID ni kan, zaman PKP COVID ni, macam-macam kan ujian menimpa kita. Maka kita sabar apa? Kita sabar dari segi kita bertindak
kita bertindak reflect daripada bencana atau ujian tersebut, kita bertindak dalam menahan diri kita, kita menahan diri kita daripada bertindak terhadap perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kan ada orang sampai bunuh diri. Ada orang sampai tahap bunuh diri, tak tahan dengan COVID ni. Kalau orang yang bukan Islam tu, tak tahulah kan. Kalau yang Islam ni tak boleh lah. Walau macam mana bencana menimpa kita, kita kena sabar. Maksudnya kita kena menahan diri kita daripada kita bertindak. Disebabkan bencana atau musibah tu, kita bertindak dengan melakukan satu perkara yang dilarang oleh syarak. Paling maksimum dia tu bunuh diri lah kan. Paling-paling pun kadang-kadang kita marah, kita mengamuk, kita kutuk kerajaan, kita kutuk mufti, kita hina mufti, hina ulama apa ni. Macam-macam kita akan buat lah. Macam-macam mana kita sabar lah. Sebab benda ni kehendak Allah. Benda ni asalnya semuanya kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala dah takdirkan semua ni akan berlaku. Dia orang ni hanya boneka-boneka je. Apa yang dibuat ni semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jadi bagi orang yang faham, orang yang beriman ni, dia akan sabar. Dia tahu ini adalah perkara walaupun zahirnya kerajaan yang buat PKP, tambah lagi PKPD, lepas tu dah setahun lebih kat 2 tahun. Lepas tu kerajaan pun tak ada pilihan lain sebab nak mengatasi COVID yang berleluasa. Kalau tak dibendung makin parah. Jadi marahlah orang yang buat COVID tu, yang sebarkan COVID. Lepas tu ada konspirasi teori pula, COVID ni memang datang dari orang yang buat ke, kuman yang merupakan biological kimia apa ke, ataupun memang kuman semula jadi ke, apa ke. Tak kira lah, tapi semuanya datang dari Allah. Manusia buat ke, memang semula jadi ke, dua-dua Allah Ta'ala yang datangkan. Kalau Allah nak berhentikan, berhenti. Kalau Allah Ta'ala tak nak berhentikan, sampai bila tak berhenti? Bukan kita saja. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala jadi khalifah pun Allah Ta'ala uji dengan wabak ta'un. Allah uji dengan wabak ta'un. Tak boleh buat apa. Mati puluh-puluh ribu, ratus ribu orang mati. Bukan sekarang je. Tak kira kita tak memandang kepada COVID, kuman COVID ni orang buat ke, manusia buat ke, China buat ke, Amerika buat ke, siapa buat ke. Tapi benda ni dah tersebar. Benda ni dah tersebar ke seluruh dunia. Dan tak tahulah orang tu mati banyak tu memang semata-mata kerana COVID tu. Itu kita pun susah lah kita nak kaji satu-satu betul ke dia semua yang mati tu semuanya kerana COVID. Tak ada ke orang, zaman sekarang tak ada ke orang mati kerana selain COVID, tak ada ke? Kan ada orang petikai kan, itu figure-figure tu semua bohong lah, apalah. Asal mati je COVID, asal mati je COVID. Habis tu, selama ni tak ada orang ke yang mati selain COVID? Asal mati semua COVID. Kan ada orang petikaikan macam tu. Lepas tu boleh dia petikai, mula dah dia kutuk kerajaan, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Maknanya Islam tak suruh kita buat macam tu lah. Islam suruh kita sabar. Walaupun mereka tipu sekalipun lah. Wallahualam, saya tak tahu. Walaupun mereka tipu kita sekalipun, kita kena sabar juga. Kita nak buat macam mana lagi? Sebab apa? Kalau kita rasa kita boleh bertindak, apa tindakan yang kita nak buat? Kita nak buat apa? Kita nak pergi mengamuk, nak pergi tembak semua kerajaan, bunuh semua-semua je ke? Macam tu. Apa yang kita nak buat? Kalau kita nak bersuara, boleh je bersuara. Kita cakap lah. Tapi lebih baik kan kita bersuara, kita doa kepada Allah, ya Allah, tolonglah hilangkan wabak ni, ya Allah, segerakanlah hilangkan wabak ni. Kan ramai yang menjadi mangsa daripada wabak ni. Semayang ibadat pun tak boleh buat, kan? Jumaat pun tak boleh semayang. Dan ramai orang hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Kita doa kepada Allah je lah. So kita tahan diri kita, sabar dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh syariat, tidak dibenarkan oleh syariat. Itu maksudnya sabar dalam menghadapi musibah. Kita nak tahan musibah tu tak boleh. Kita tahan diri kita daripada bertindak perkara-perkara yang dilarang atau yang tidak disukai oleh syarak. Itu makna sabarlah. Pembahasan dia panjang lah dalam kitab tasawuf. Ada kan program Ustaz apa, saya tak ingat nama. Dia ada pembahasan tentang tasawuf tu. Boleh tengok kuliah beliau lah, bab tasawuf.
Jadi kata Nabi, iman itu adalah sabar dan samahah. Samahah ni berlapang dada. Jadi hampir sama dengan sabar lah. Berlapang dada ni kita menerima lah. Kita menerima dengan hati yang terbuka. Ustaz Hanif, ya saya. Banyak dia aktif tu. Sebulan 4 kali rasanya. Saya 2 minggu sekali, sebulan 2 kali je. Sebab saya ada jadual yang agak ketat. Jadi saya sebulan 2 kali je. Alhamdulillah. Dan ada yang Ustaz Hanif saya tengok selalu tu dia. Jadi bab tasawuf ni dia bahaslah tentang sabar dan sifat-sifat yang lain. Ini kebetulan je hadis. Sebab hadis kita mengajar hadis ni ikutlah. Kalau hadis tu cerita akidah, kita ceritalah akidah. Kalau kita dah selesai dah pun, boleh tengok. Tapi rekod ada kan. Dia punya kuliah tu kan direkod. So boleh tengoklah bab-bab dia tu, mungkin dia tulis. Lepas ni akan datang mungkin ada lagi ikut sambungan. Saya ni tak tahulah bila nak habis. Hadis kita 6,000 lebih. Silap-silap mati tak habis lagi. Dan Mishkat Masabih ni hadis dia 6,000 lebih. Kita baru 40 lebih hadis. Dah berapa tahun dah ni? Tak tahulah boleh habis tak. Tak apalah, kita ngaji pelan-pelan lah. Sebab kalau hadis ni dia ikut lah. Kalau dalam hadis tu cerita akidah, kita bahas bab akidah. Kalau hadis tu cerita fiqah, kita cerita fiqah. Kalau hadis tu cerita tasawuf, kita cerita tasawuf. Tapi ringkas-ringkas lah. Tak boleh nak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang dia tak jadi kuliah hadis nanti. Dia jadi kuliah akidah, kuliah fiqah, kuliah tasawuf. Itu dah ada dah. Ustaz Syed Syarizan kan bahas bab fiqah. Ustaz Syed Syarizan bahas bab fiqah. Kemudian ada Ustaz Hanif ni bab tasawuf dan bab akidah pun sebelum ni saya tengok ada lah. Dr. Aiman ataupun siapa lagi, beberapa saya tengok ada juga yang bahas akidah. Tapi hadis ni memang mengajar hadis terpaksa kena ikut semua lah. Tapi kita ringkaskan lah, kita takkan bahas mendalam lah. Jadi sebab hadis dia sumber syariat kita kan. Akidah, fiqah, tasawuf ni memang ambil daripada Quran hadis. Ambil daripada Quran hadis. Jadi kalau isi kandungan hadis tu mencerita bab akidah, akidah lah kita bahas. Kalau fiqah, fiqah lah kita bahas. Dan kadang-kadang satu hadis tu campur semua. Dalam satu hadis tu akidahnya pun ada, fiqahnya pun ada, tasawufnya pun ada. Sudah nak kena bahas satu-satu. Tapi ringkas insya-Allah. Okey, samahah tu berlapang dada. Berlapang dada semua faham kot. Maknanya dan dia ada batasan lah. Apa-apa pun ada batasan dia. Kita nak berlapang dada pun bukan semua perkara kita boleh berlapang dada. Ada benda yang kita tak boleh berlapang dada lah. Ada benda yang kita kena tolak, kita tolak. Tak semua benda kita boleh berlapang dada lagi. Semua benda dia berlapang dada, kacau lagi. Dan ada makna lain bagi samahah. Ada yang kata samahah tu mudah. Ada yang kata makna samahah tu benda yang simple, yang mudah. Islam ni tak menyusahkan kita. Dia mudah, simple, sederhana. Qala qultu ayyul islami afdal. Maka aku tanya lagi, Islam yang manakah yang paling afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi maksudnya ditanya Islam mana yang paling afdal. Tapi Nabi jawab bukan dengan Islam. Nabi jawab dengan Muslim. Orang-orang yang mana orang Islam yang lain selamat daripada lisan dan tangannya. Apa maksud Nabi itu? Jadi di sini Nabi kata Islam yang afdal. Okey, di sini tentang masalah afdal ni pun ada perbahasan juga. Masalah afdal ni pun dia dilihat dari beberapa sudut. Ada yang afdal dilihat dari sudut masa. Ada yang afdal dilihat dari sudut tempat. Ada yang afdal dilihat dari sudut orang itu. Dilihat daripada diri orang itu. Sebab apa? Lain-lain orang, lain-lain berbeza dia punya afdalnya mengikut keadaan, mengikut situasi, mengikut tempat. Dia kita tak boleh pukul rata. Afdal ni kita tak boleh pukul rata. Dia kena tengok kepada, dia kena pertimbangkan dulu diri orang tu. Tak mana tak samalah. Dan orang yang sama pun mungkin berlainan tempat, berlainan masa, berlainan keadaan, dia berbeza juga benda yang afdal. Di sini Nabi jawab kepada orang yang bertanya tu
bersesuaian dengan orang yang bertanya itu, ataupun benda yang agak umum yang mana setiap masa, setiap keadaan boleh diamalkan. Tetapi ada juga situasi yang tak boleh diamalkan lah. Sebab apa di sini Nabi kata yang afdal itu ialah orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya, maksudnya perkataannya. Dan yang kedua daripada tangannya, maksudnya perbuatannya. Maknanya orang Islam yang paling afdal, paling utama itu ialah apabila orang lain selamat daripada perkataannya dan orang lain selamat daripada perbuatannya. Ini yang paling afdal. Umum lah benda ni. Umum. Tapi ada kalanya juga. Ada kalanya juga orang Islam yang lain kita tak boleh selamatkan dia dengan perkataan kita. Contohnya kita menjadi saksi di dalam sebuah kejadian. Kita menjadi saksi kan. Mahkamah meminta kita supaya membuat persaksian terhadap satu kejadian. Kita tak boleh pakai hadis ni. Kita kata nanti kan kalau aku jadi saksi kan orang tu dia akan kena hukuman. Jadi hadis kata selamat orang Islam dengan lisannya. Jadi kalau aku beritahu kesalahan dia, aku jadi saksi bagi kejadian itu, maka nanti dia tak selamat, dia akan dihukum. Itu tak boleh pakai lah. Itu kita kena pertimbangkan perkara lain lagi. Kalau dia bersalah misalnya, dia sebagai pembunuh misalnya, kita nampak, kita sebagai saksi, dia ni sebagai pembunuh. Jadi kita kan, tak boleh nanti aku jadi saksi, nanti dia akan kena hukum. Jadi hadis kata orang Islam yang terbaik itu orang Islam yang lain nanti terselamat daripada lisan dia. Jadi dia pun orang Islam juga walaupun dia bunuh orang. Jadi kalau aku cakap dia ni pembunuh, aku jadi saksi, dia akan kena hukum, dia tak selamat. Tak nak lah, aku tak nak cakap lah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ada perkara yang memang dia kena cakap walaupun percakapan dia itu tidak menyelamatkan orang tu. Sebenarnya percakapan dia tu menyelamatkan lebih ramai orang lagi sebenarnya. Apabila dia menjadi saksi, dia bercakap tentang kesalahan orang tu sebagai saksi, orang tu dihukum, makanya sebenarnya dia telah menyelamatkan ramai orang. Maknanya kalau dia tak bagi keterangan, tak bagi saksi, orang itu terlepas, pesalah itu terlepas, mungkin pesalah itu akan buat lagi kejahatan, akan mengganggu orang lain, akan menyusahkan orang lain lagi ramai lagi akan susah disebabkan dia terlepas. Jadi dia kena cakap supaya apa? Orang lain selamat. Begitu juga perbuatan dalam perang kan. Perbuatan dalam peperangan atau di sini kalau peperangan biasanya bukan Islam lah. Kita ambil contoh Islam. Kalau ada orang Islam yang lain yang mengganggu kita, mencolek anak kita, mengganggu isteri kita, biasa orang Islam juga, tetapi dia ganggu. Takkan kita nak gunakan hadis ni kot. Biarkanlah dia buat. Pasal apa? Hadis kata yang afdal itu orang Islam yang lain terselamat daripada perbuatannya. Itu tak boleh lah. Kita kena bertindak lah. Ada situasinya memang kita kena bertindak. Tak boleh kita biarkan. Tapi umumnya lah, secara umumnya, orang Islam yang terbaik itu, seorang Muslim yang terbaik itu ialah dia yang mana orang lain tidak tersinggung, tidak mendapat musibah, tidak mendapat kesusahan disebabkan oleh lisan dan perbuatan dia. Lisan ni apa? Kita mengumpat, caci, maki, kutuk, tuduh dan sebagainya. Perbuatan ni lagi macam-macam lah, mencuri, mengumpat, memukul dan sebagainya. Maka orang Islam yang mana Islam, di sini Nabi nak berkata bahawa Islam tidak mengajar umatnya, pengganutnya untuk menyusahkan orang dari segi lisan ataupun dari segi perbuatan. Jangan kita susahkan orang dengan sebabkan perkataan, dan jangan kita susahkan orang dengan sebab perbuatan kita. Itulah Islam yang terbaik. Qala qultu ayyu imanil afdal. Dia tanya iman pula. Iman yang paling afdal apa dia? Qala khuluqun hasanun. Iman yang terbaik adalah akhlak yang mulia. Iman yang terbaik adalah akhlak yang terbaik. Qala qultu ayyu salatil afdal. Panjang hadis ni. Tak apa.
Okey, apa itu akhlak yang baik? Saya pernah beritahu sebelum ni, kita ulang balik sikit ringkas. Apa itu akhlak yang baik? Menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Ghazali mengatakan akhlak yang baik itu ialah manusia dia boleh seimbangkan akal dia, emosi dia dan syahwat dia. Itu ringkas lah, tapi makna dia mendalam lah. Sebab manusia ni dia ada 3 perkara dalam diri dia. Yang pertama akal dia. Akal ni berkaitan dengan kebijaksanaan lah. Kemudian emosi. Emosi marah. Emosi ni biasanya marah, kemarahan. Manusia perlu marah dan dia perlu, dia tak boleh hilangkan kemarahan tu. Kemarahan itu satu yang sifat tabiat manusia. Jadi dia tak boleh hilangkan kemarahan, cuma dia perlu seimbangkan. Begitu juga akal pun dia perlu seimbangkan. Dan yang ketiga syahwat, keinginan. Syahwat, keinginan semua manusia ada, dan dia bukan tak kena buang, tak boleh buang syahwat. Manusia ada syahwat, tetapi dia kena seimbangkan. Maksud seimbangkan di sini ikut keadaan, ikut situasi. Bukan tengah-tengah je. Dia kena ada situasi yang perlu kita lebihkan akal, rendahkan emosi dan syahwat. Ada ketikanya kita kena lebihkan ketiga-tiga. Ada situasi kita kena rendahkan ketiga-tiga. Ada situasi kita kena sederhanakan ketiga-tiga. Ada situasi kita kena akal lebih, emosi kurang. Ada situasi kena emosi lebih, akal kurang. Dia macam tu lah. Seimbang. Maksud seimbang tu, kita kena pandai-pandai, kita kena seimbangkan 3 perkara tu. Emosi, akal dan syahwat. Siapa yang dapat seimbangkan ketiga-tiga ini dalam setiap keadaan, maka itulah orang yang sempurna akhlaknya. Itu menurut Imam Ghazali. Qala qultu ayu salatil afdal. Salat yang manakah yang paling afdal? Qala tulul qunut. Iaitu yang panjang berdirinya. Di sini makna qunut tu banyak, tetapi di sini yang dimaksudkan berdirilah. Jadi di sini Nabi mengatakan bahawa solat yang paling afdal tu lama berdirinya. Walaupun ada setengah ulama mengatakan bahawa yang banyak sujudnya. Yang banyak sujudnya kerana apa? Ada hadis mengatakan kan bahawa tidaklah seorang hamba itu lebih dekat kepada Tuhannya melainkan ketika dia bersujud. Jadi ada ulama menganggap bahawa yang banyak sujud itu lebih afdal. Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengambil hadis ini sebagai dalil bahawa solat yang paling afdal yang panjang yang berdirinya. Maksudnya begini, kalau kita sembahyang tahajud lah, contoh sembahyang fardu pun boleh juga kita, tapi di sini biasanya sembahyang tahajud. Ada orang dia suka sembahyang tahajud, dia suka sembahyang banyak supaya dia boleh memperbanyakkan sujud. Dia buat 2 rakaat, dia baca surah-surah yang pendek je. Supaya apa? Dia boleh banyak sujud. Kalau dia buat, katalah dia buat 8 rakaat kan. 8 rakaat maknanya dah berapa kali sujud? 8 rakaat dah 16 kali sujud. Dan sujud mungkin dia akan sujud lama. Dalam sujud tu dia akan berdoa dan sebagainya. Tapi kalau orang yang semayang 2 rakaat tapi panjang, dia berdiri kan, dia baca surah-surah yang panjang. Bila dia baca surah-surah yang panjang, maka dia tak dapat nak memperbanyakkan rakaat dia. Pasal apa? Dia baca panjang. Nabi pernah baca sampai 5 juzuk. 2 rakaat saja Nabi semayang, Nabi baca 5 juzuk. 5 juzuk. Juzuk yang rakaat yang pertama Nabi baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Dan rakaat kedua Nabi baca An-Nisa dengan Al-Maidah. Dua-dua tu 5 juzuk. Rakaat pertama tu dah dekat 3 juzuk dah. Ada 3 juzuk. Baqarah saja 2 juzuk setengah, 3 juzuk setengah. Rakaat kedua Nabi baca lagi sejuzuk lebih. Maka kalau 2 rakaat maknanya rukuk 4 kali je. Sujud 4 kali je. Rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali. Tapi kalau orang tu semakin banyak rakaat dia buat, 10 rakaat, 20 rakaat kan, lagi banyak dia punya sujud dia. Jadi Imam Syafi'i memilih bahawa berdasarkan hadis ini bahawa sembahyang yang afdal tu yang paling lama berdiri dia. Biarlah kita kurang sujud tetapi biar lama berdiri. Itu pilihan Imam Syafi'i lah. Ada mazhab lain memilih bahawa sujud yang banyak itu lebih baik. Bila nak sujud banyak, nak baca panjang tak boleh. Masa susah kan, kita nak kejar masa. Kalau kita berdiri lama-lama, jadi tak dapat tunaikan rakaat yang banyak. Maka tak dapat rakaat yang banyak, tak boleh sujud yang banyak. Qala qultu ayyul hijrati afdal. Qala an tahjura ma kariha rabbuk.
Azza wa Jalla. Hijrah yang mana yang paling afdal? Satu-satu dia tanya. Nabi kata hijrah yang paling afdal ialah kamu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Tuhan kamu. Sebab makna hijrah itu meninggalkan. Jadi hijrah itu meninggalkan sesuatu atau tempat atau apa saja kepada sesuatu yang lain. Jadi hijrah yang terbaik Nabi kata kamu tinggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhan kamu, oleh Allah Ta'ala kepada perkara-perkara yang paling yang disukai oleh Allah. Jelaslah benda tu. Kemudian qala qultu ayyul jihadi afdal? Jihad yang manakah yang paling afdal? Qala man uqira jawaduhu wa uhariqa damuhu. Orang yang mencederakan kudanya, maksudnya kudanya tercedera ketika dia berperang dengan musuh-musuh Allah dan mengalir darah-darahnya. Bahkan kalau dia mati pun mati syahid. Itulah jihad yang terbaik, iaitu orang yang membawa kudanya. Sebab apa? Dulu ada jihad kadang-kadang dia bawa kuda, kadang-kadang dia tak bawa. Kalau orang berjihad dia bawa kuda dia, maka dia ada resiko. Kuda dia pun akan mati, dia pun akan mati. Kalau dia tak bawa kuda dia selamat. Kalau dia mati pun kitab yang digunakan. Kitab ni dipanggil apa ni? Mishkatul Masabih. Saya tak pasti ada terjemahan dalam bahasa Melayu ke tidak. Di dalam bahasa Arab banyaklah. Kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkatul Masabih ni kitab kompilasi. Kompilasi hadis, ada 13 buah kitab hadis dikompilkan oleh pengarang. Dalam ni ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian ada Muwatta' Imam Malik, Musnad Syafi'i, kemudian ada Musnad Ahmad, kemudian ada Tabrani, ada Baihaqi dan ada Razin. Ada 13 kitab yang dikompilasikan, dikompilekan oleh pengarang ni Imam Baghawi, asalnya Masabih, kemudian ditambah lagi oleh Imam Khatib Tabrizi, dinamakan Mishkatul Masabih. Hadis dia 6,000 lebih. 6,000 lebih. Dan disusun ikut bab lah. Kitabul Iman, Kitabul Taharah, Kitabul Salat, Kitabul Zakat, Kitabul Saum dan seterusnya. Bagus kitab ni untuk kita jadikan. Kalau kami, kitab ni dipelajari di tahun yang sebelum akhir. Tahun akhir kami akan belajar Kutubus Sittah dengan Muwatta' Imam Malik. Tahun akhir kami akan belajar Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Muwatta' Imam Malik. 7 kitab hadis yang utama lah kami akan belajar di akhir tahun. Tapi sebelum tahun akhir kami akan mengajar kitab ni lah pada pelajar-pelajar kami. Ini kitab Mishkat ni sebab dia sebagai macam tangga untuk menuju kepada kitab Kutubus Sittah tu. Sana lagi banyak lah. Semua kitab, maknanya Bukhari full sampai khatam. Terjemahan saya tak pasti. Cuba tanyalah Facebook lah kan. Cuba type je dalam Google. Zaman sekarang ni semua ujung jari je. Type dalam Google, type di Facebook, tanya-tanya kat kawan-kawan. Atau pergi mana-mana kedai buku lah. Kedai sekarang ni PKP payah kan nak bergerak kan. Kedai buku pun tutup. Cuba tanya-tanya dalam Facebook ke, dalam internet ke, dalam Google. Type tengok ada tak terjemahan kitab Mishkatul Masabih. Yang setahu saya ada ustaz di Seri Petaling. Ada ustaz namanya Ustaz Husnul Hizam, tak silap saya. Ustaz Husnul Hizam tu dia sudah menterjemahkan dah 7-8 jilid dah. Dia sudah menterjemahkan kitab ni 7-8 jilid. Nama dia Midrajul Fawatih. Nama kitab terjemahan dia Midrajul Fawatih. Boleh beli di Seri Petaling. Di Seri Petaling, kalau tanya Ustaz Husnul, semua kenal lah. Lepas tu tanya kitab dia, nak beli kitab dia Midrajul Fawatih. Dia dah terjemah sampai banyak tu, 6,000 lebih. Dia hanya baru terjemah sampai kitab, saya tak ingat sampai yang latestnya sampai mana. Tapi dah banyak lah diterjemah, dah 7-8 jilid dah dia dah terjemahkan. Boleh, insyaAllah nanti saya kongsikan ke dalam grup ke macam mana ke. Nama dia Midrajul Fawatih, Syarah Mishkat Masabih, Ustaz Husnul
isi petaling 7-8 jam. Dia boleh beli satu-satu dulu. Beli sejilid boleh beli. Jadi jihad yang paling afdal ialah orang yang membawa kuda tunggangannya untuk berperang di jalan Allah, lalu kudanya tercedera dan dia juga tercedera, mengalirkan darah dia, bahkan mungkin mati syahid. Itulah jihad yang paling afdal. Qala qultu ayyu sa'atil afdal. Aku bertanya lagi, masa yang manakah yang paling afdal? Nabi kata qala jawful lailil akhir, iaitu bahagian malam yang terakhir. Maksudnya waktu mana yang paling afdal untuk kita beribadat, untuk kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi jawab, ya betul. Betul. Idrajul Fawatih, Ustaz Husna si petaling. Jadi ditanya tentang waktu yang paling afdal, Nabi jawab pada akhir malam. Jadi masyhur lah kan, maknanya sepertiga malam terakhir itu yang paling afdal lah. Sepertiga malam terakhir. Kita bahagikanlah lepas isyak. Dia ada khilaf ulama mana malam tu bermula bila. Tapi kalau kita bahagikan pun sama je. Iaitu lebih kurang 2 jam sebelum subuh lah. Lebih kurang 2 jam sebelum subuh tu, itu antara waktu yang afdal. Lebih kurang 2-3 jam lah. Lebih kurang 2-3 jam sebelum subuh itu antara waktu yang paling afdal untuk kita berdoa, beribadat dan sebagainya. Kerana ada hadis bahawa pada malam tersebut Allah Ta'ala akan perkenankan permintaan, mengkabulkan doa, mengampunkan dosa dan sebagainya. Wallahu alam. Cukup buat rasanya setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.